Okey. So baik. Apa masuk cash flow? Cash flow ni aliran tunai. Biasanya kadang-kadang kita cerita pasal aliran tunai. Okey, ya. Cash flow ni maksudnya aliran tunai, cash, real transaksi. Biasanya kalau kita nampak cerita pasal cash flow ni, kita just nampak duit masuk, sale, duit keluar, yang belanja lah. We all kita selalu nampak dua benda sebab, uh, sale, duit masuk dengan duit keluar belanja-belanja kita tu yang biasanya yang selalu terjadi, hari-harian lah dalam perniagaan kita. Tapi sebenarnya bila kita kata cash flow ni dia, dia dia banyak dia punya, ada 3, pecahan, ada 3 pecahan utama ya, nanti cikgu akan explain. Okey, so aliran tunai, uh, dia nanti cikgu akan explain apa beza cikgu apa maksud aliran tunai, apa beza dia dengan penyatu untung rugi. So nanti saya akan cerita sikit. Aliran tunai ni, okey, kalau kita nak faham lah okey. So, ni yang cikgu nak explain dalam ni. Dalam ni, saya minta, usahawan peserta kena pandai belajar benda ni lah. Kalau maksudnya kalau Mara ada tanya, "You pergi mana-mana kursus." Bagi cikgu ilmu ni, this is ilmu asas yang usahawan perlu tahu, peserta perlu tahu apa maksud dia. Okay? Kadang-kadang Mara ada sebut, penyata keuangan, financial statement. Dia kadang-kadang you nak buat loan, you nak minta apa-apa facility pun daripada Mara, even nak sewa sekalipun kan, dia akan minta satu benda. Minta penyata keuangan boleh tak? Tu yang mai tanya dah ramai lepas tu apa benda? Ramai yang ingat penyata bank. Ramai ingat penyata bank. Okey. So rupa-rupanya penyata keuangan. Okey. Kalau nak faham benda ni, kalau you ada nota you tolong tulis sikit Cikgu panggil benda ni adalah apa tahu sebenarnya yang 3 benda ni. Financial statement ni is like penyata keuangan adalah family, macam keluarga. Dia ada bapa dia ni kita panggil income statement. Income statement, kalau dalam bahasa lain dia pula, kita boleh nama dia penyata untung rugi. Income statement. Okay? Yang you all belajar dan yang buat margin semalam tu, itu adalah penyata untung rugi tu, itu adalah penyata untung rugi lah, penyata pendapatan. Benda yang sama Kalau you nampak semalam, ini saya panggil bapa, cash flow ni saya panggil mak, dan balance sheet ni saya panggil anak. Ini dia tiga komponen utama dalam penyata keuangan Cikgu nak minta faham, benda ni asas. Okey. Bapa, kalau ikutkan peranan dia dalam keluarga sekalipun, bapa ni kena keluar, cek kerja, and then dapat income kan, lepas tu dia bagi pada family. Macam peranan kat sini, income statement ni macam bapa, dia punya transaksi dia macam ni. Okay, kalau you faham, jualan, tolak kita punya modal, dapat untung kasar, tolak segala belanja operasi, kita akan dapat untung bersih. Bapa punya tugasan bahawa income statementnya itu je. Dia very straightforward, dia cerita berkenaan dengan aktiviti perniagaan. Maksudnya sale, tolak modal, dapat untung kasar, tolak belanja operasi, so you akan dapat untung bersih. Okay? Ini cerita pasal income statement, penyata untung rugi. Okay. Cerita pasal anak, okay. Pasal anak cikgu tak sentuh lagi pasal mak Cerita pasal anak ni, income statement ni dia selalu berlaku dalam dalam transaksi kita hari-harian, okey? As kita berniaga kan, so hari-hari berlaku kan. Cuma income statement ni kalau kita nak tahu berapa untung bersih, sasaran untuk income statement kita nak tahu berapa untung bersih kita setiap bulan. So benda ni terjadi ialah transaksi keluar masuk duit tu hari-hari, tapi untuk penyata untung rugi ni sebelah bawah ni, okey, objektif dia kita nak tahu berapakah untung bersih yang kita dapat tiap-tiap bulan. Jadi transaksi ni dia akan ada bulan 1, bulan 2, bulan 3 keseluruhan.
tahun keseluruhan bulan lah sebenarnya, sebab the objective of bapa ni mesti kita nak tahu berapa untung and sometimes kadang-kadang rugi dan berapa margin. Ini bahagian dia. Okay. Pada penghujung tahun perniagaan, katalah kita berniaga bulan 1, untung rugi tu dia akan berlaku tiap-tiap bulan kan, kalau kita nak tahu untung bersih. Okey, tiap-tiap bulan kita boleh cek berapa untung bersih kita tiap-tiap bulan 1 sampai bulan 12. Cerita pasal kunci kira ni, ini saya panggil anak. Okey, anak biasanya bapa dengan mak, anak keluar hujung lah So ni anak. Anak ni dia hanya keluar pada penghujung tahun. Setahun sekali je dia keluar. Biasanya lah setahun sekali dia keluar. Pasal anak ni, tu saya kata bila kita berniaga, salah satu kenapa kita berniaga bukan hanya nak kira untung, iaitu peranan bapa kat bawah, tapi yang antara paling penting juga, okay, kita nak tahu berapakah net worth kita, nilai kita. Nilai kita tu maksudnya macam ni. Contoh kalau you pernah dengar orang kaya terkaya di Malaysia, USD 10 billion contoh. Okay, and then apa ni, orang terkaya di dunia masa tu Elon Musk, dia ada trilion, dia berapa trilion dah kan, dia ada dalam 19 trilion billion macam itulah. Okay, tu contohnya. Apa maksud yang diberitahu tu? Dalam bahagian balance sheet ni cerita pasal anak, hujung tahun kita nak tahu apa? Aset tolak hutang, aset dengan liability, tolak hutang, so berapa yang kita, adakah kita menjana lebih pada aset ataupun sebenarnya kita menjana lebih pada liability. Itu cerita dia So kalau cikgu minta faham, okay, ini peranan bapa. Bapa ni peranan dia keluar tiap-tiap bulan sebab kita nak tahu, nak track kita punya untung bersih kita berapa. Yang balance sheet atas ni asset liability ni dia hanya keluar setahun, hujung tahun aja, sebab kita nak tahu berniaga ni nanti tengok kita ni sebenarnya menjana aset ke ataupun menjana liability ataupun kita dalam hutang. You cannot call yourself jutawan kalau you punya aset ada 1 juta tapi you punya hutang ada 2 juta. Itu bukan jutawan, tu hutangwan. Okay, tu cerita dia lah Okay, cash flow ni apa pula? Okay, so kalau you nampak dekat sini, income statement cerita bapa dia hanya cerita sale, dia hanya cerita modal, dia cerita pasal untung kasar, belanja operasi dan juga untung bersih. Itu cerita bapa. Bapa dia punya cerita setakat tu. Bab cerita aset ke, segala-segala hutang ke, share kita ke, dia akan letak dekat bahagian anak. Mak pula cerita apa ni sebenarnya? Mak, kita panggil cash flow. Ini yang kita nak belajar. Mak ni sangat penting. Okay? Mak ni dia berperanan jaga dua-dua. Dia jaga bapa, dia jaga anak. So segala transaksi yang melibatkan bapa punya transaksi dan anak punya transaksi, mak jaga. Contoh macam ni. Okay? Itu sebab mak, kalau you nampak dekat sini, operating, investing dengan financing. Okay? Tu tiga-tiga dia jaga. Maksudnya yang berkaitan operating, yang berkaitan dengan pengurusan income, okay, pengurusan nak beli barang, kan? Mak jaga. Investing, financing pula contohnya pun sama. Investing, katalah you nak beli aset, okay, you nak beli peralatan lah contoh, okay, investing, okay. So ini bahagian anak, mak pun terlibat sama. Maksudnya dalam mak punya kawalan tu pun ada. Mak pun jual beli aset, mak terlibat. Yang berkaitan dengan beli barang modal ke, mak pun terlibat. Dan juga financing. Contohnya lagi satu, sebagai contoh, you nak buat loan, katalah nak buat loan, nak buat loan, dapat duit loan daripada Mara, okay? Kalau loan dia tak masuk dalam bapa, tak, okay? Loan dia akan masuk dalam mana? Dia akan masuk dalam mana? Of course dia akan masuk dekat mak, okay? Dan dia akan masuk sebagai kita punya apa? Kalau kita buat loan ni,
sebagai hutang kita dekat anak. Dia tak masuk dalam bapa. So you kena faham betul-betul benda ni, perbezaan. Sebab nanti kalau you tak faham, you pakai konsep yang cikgu cakap tadilah. Bapa, mak, anak. Okay? Bapa dia jaga pasal sale, dia jaga pasal modal, beli barang dan dia jaga belanja operasi. Anak dia jaga pasal yang berkaitan yang dengan aset, berkaitan juga dengan hutang-hutang. Okay? Saya nak mudahkan faham tu. Mak dia jaga dua-dua. So whatever transaksi yang melibatkan bapa, melibatkan anak, dia akan masuk dalam jagaan mak. Okay. Paling mudah nak relate cash flow ni dengan apa? Mudah je. You punya bank statement. Okay. Cash flow dia ada dua. Satu aliran tunai melalui tangan lah. Cash kan. Tangan kanan in hand. Satu lagi aliran tunai melalui transaksi melalui bank. Kalau nak mudah faham, fikirkan ajalah you punya bank statement tu. Kalau orang kata penyata bank statement tu, itu pasal mak. Okay. Faham tak ni? So far boleh follow? Boleh cikgu, okey. Boleh Cikgu nak fahamkan konsep dia dulu. Okay, konsep dia dulu. Okay, konsep dulu. Okay. So once you faham bapa apa, mak jaga dua-dua, anak hanya jaga aset yang berkaitan dengan liability. So kita akan pergi yang seterusnya ya. Ini contoh bapa. Contoh bapa ni yang semalam tu, yang contoh bapa adalah contoh okey kejap. Kalau bapa ni yang contoh semalam lah. Yang contoh semalam yang bapa ni yang contoh semalam. Kejap okey. Bapa ni yang contoh semalam yang cikgu buat, saya bagi latihan tu. Jualan, tolak modal, dapat untung kasar, tolak belanja operasi, so you akan dapat untung bersih. Tu cerita bapa. Ni cerita bapa. The objective of bapa, kita nak tahu berapa pendapatan. Kalau you tengok item dekat bapa pun, dia tak ada aset dekat bapa punya statement. Okay? Mana ada aset, mana ada liability. Kalau buat loan pun dia tak ada dekat situ. Okay? So dia hanya ada modal. Macam kita cerita semalam, whatever yang berkaitan dengan marketing ke, belanja-belanja operasi ke. Okay? So ada kat sini. Interest bank termasuk, katalah kita sebenarnya installment bank, dia tak masuk dalam yang kita bayar installment pada installment loan MARA tu, dia tak masuk pun dalam income statement. Sebab kita anggap benda tu sebagai modal kita. Dia akan masuk dekat mak. Dia tak masuk pun dekat bapa. Interest bank, interest yang kita bayar pada bank, dia akan masuk dekat menumpang kat bapa. Okay, saya harap you faham benda tu. Sekali asas Okay. So now, ini cerita yang kita akan cerita. Ni yang cikgu cerita. Contoh cash flow. Okay, kalau tengok cash flow pun, dia perumpamaan dia sama. Cash flow ni, dia macam duit masuk, tolak, duit keluar, dapat baki. Okay. Dia mulakan macam ni. Dia mulakan dengan baki awal. Ini cash flow ni, you just imagine macam dekat bank statement. Okay. Kan kita ada baki awal. Lepas tu ada duit masuk. Lepas tu tolak duit keluar. Kan? Dan you akan tengok dekat situ, dia ada balance. Okay. Dia ada balance. Okay. Balance dekat bank ni sebenarnya bila kita cerita pasal mak ni, cikgu akhirnya ke mana ya kalau macam balance, kan kita kat balance bank statement kita kan kita ada balance penghujung tahun tu kan, pada 31 hari bulan 12, katalah 2020 last year. Pergi ke mana balance kita nak letak mana cikgu, mana boleh hanging. Dia akan masuk sebagai, dia akan pindah balance hujung tu pada anak. Sebenarnya cash flow yang kita buat ni pada penghujung tahun balance tu, dia akan bertindak pada penghujung tahun, dia akan bertindak sebagai salah satu aset kita. Kita panggil aset semasa. Okay? So sekarang ni kena faham. Dalam cash flow tu, cash flow mudah. Cash masuk, tolak, cash keluar,
dapat balance. Okay, apa yang cash masuk? Cash masuk itulah yang you nampak kat sini yang berkaitan dengan tiga-tiga aspek ni. Okay, financing, contoh kalau you buat loan, loan mara akan masuk sebagai duit masuk dalam kita punya bank. Okay, katalah you jual barang and then you dapat duit lah katakan. Itu pun katalah aset kita ada jual, so itu pun sebagai duit masuk. Dan lagi duit masuk dalam cash ni segala yang berkaitan dari pendapatan daripada kita punya jualan lah yang berkaitan dengan perniagaan. And then sometimes duit masuk tu kita boleh kadang-kadang kita dapat apa lagi? Contohnya you berniaga and then salah satu pendapatan perniagaan you katalah you invest dalam property and then you ada sewaan, rental, bangunan pejabat ke rumah ke tapi atas nama company. So whatever yang penyewa bayar tu dia akan kalau masuk dalam company kita dia akan masukkan sebagai pendapatan. Okey, duit masuk. Okey. Duit keluar pula kalau nampak dekat sini berkaitan contohnya kalau you bayar installment loan, tak kisah Tekun ke, Mara ke, mana-mana agensi ke, bank ke, okay, ini sebagai bayaran duit loan akan masuk dekat mak. Ini sebenarnya kalau you nampak kat sini adalah function mak. Okay, sama juga katalah dalam you berniaga tu and then katalah you perlu beli aset. Okay, apa maksud aset ni apa maksud aset? Apa maksud cikgu aset ni? Aset ni contohnya aset dia ada dua. Satu aset tetap, satu lagi aset semasa. Aset tetap ni macam peralatan, contoh. Lagi satu kemungkinan lah. Kadang-kadang kita nak buat some big renovation and then kadang-kadang nak beli mesin ke, nak beli contohnya ada yang ketika keperluan tu ada perlu kalau tengok business juga probably you nak buat delivery contoh you nak beli van ke contohnya kan. So nak jadikan aset dalam company tu pun physical thing yang you kena beli is part of kita punya asset contoh. And then sama juga yang operation cash out ni maksudnya belanja keluar adalah dua belanja kalau dalam berniaga iaitu belanja beli barang mentah dan juga belanja-belanja operasi macam gaji tu semua sekali. Okay, so maksudnya kat sini peranan bapa, kat sini peranan bapa ni mak jaga dan dekat sini pun sama financing investing ni dia akan pergi pada balance sheet pada peranan anak whatever yang related akan masuk mak jaga. Dia lebih kurang macam ni lah, mak jaga duit, mak the queen control. Maksudnya kalau anak mak nak beli barang ni lah, nak beli mesin lah, so mak pun kata kejap ya, mak tengok ada duit ke tak ada duit. So baru mak benarkan. Okey, mak check juga bank. Okey. Kalau nak mudah cerita cash flow ni you anggap macam mak and then mak is a queen control, mak kena ambil tahu semua perkara. Sama juga dengan bapak lah. Bapak dia nak buat sale tapi dia nak kena beli barang, lepas tu dia nak promote lah dekat FB, nak minta dengan siapa duit ni? So dia kena minta dengan mak. So apa-apa kena tanya mak dulu ni. Faham tak? So far boleh faham tak konsep ni? Konsep family ni. Supaya next time kalau orang tanya, Mara tanya, you nak minta apa-apa facility, dia akan kata penyata keuangan. So you faham dah. Oh, dia nak minta berapa penyata untung rugi, dia nak tahu untung rugi sebenarnya. Dan dia nak minta cash flow ni penyata bank. Okay. Lagi satu, Mara nak minta, dia nak tahu penyata kunci kira. Dia minta 3 lah sebenarnya. Kalau dia cakap penyata keuangan tu bukan penyata bank. Penyata bank tu cash flow. Okay. Boleh follow tak? So far boleh follow? Fahamkan konsep dulu. Ya, sebab kalau cerita pasal keuangan ni dia besar. Dalam khusus ni yang Duha dengan cikgu ni, I'm not teaching you the accounting. I'm teaching you the financing part. Finance ya. Tu cikgu kalau account ni dia lain sikit benda yang dah jadi. Benda yang sama related dengan apa yang you belajar hari ni. Tapi dia kena ada proses macam dia kena ada accounting is more on process record. Catat record lah. Okay. Itulah saya mudahkan. Okay. Okay. So ini lebih kurang
yang kita dah bincang tadi, cash masuk tu apa, salah satu cash masuk ni adalah sale kita, salah satu masuk lagi adalah duit loan kita, dan mungkin salah satu duit yang masuk adalah duit dari penghutang kita. Orang yang berhutang dengan kita, dia bayar hutangan kita, so duit tu nak masuk mana? Duit tu masuk bank. Itu dalam cash flow lah ya. Dan lagi satu antara cash inflow adalah kalau you jual aset tu, contohnya macam cikgu cakap tadi, you terima duit tu masuk, you nak masuk mana? You kena masuk dalam bank. Mudah cerita cash flow, kalau nak faham, nak senang faham, you ikut bank statement lah. Okay? Ada apa-apa soalan? Tolong potong. Nah, ini macam yang tadi tadi. Nanti kita akan pergi kepada yang formula cash flow sekejap. Okey. Kalau tengok cash flow, kalau tak pernah kita tunjuk, kenapa kenapa you boleh short duit? Cash flow ni ataupun kita nak faham, you ingat macam ni je lah. Cash flow ni maksudnya duit aliran tunai, duit the real money, duit masuk dan keluar, okey? Tapi kenapa selalu orang ada masalah cash flow? Ingat tak tadi macam timbalan pengarah kan? Bukan dia kata kan? Dia kata macam ni, dia kata kita mesti pastikan cash flow kita positif. Maksudnya tiap-tiap bulan tu apa maksud dia kata cash flow positif? Bermaksudnya duit masuk of course lebih daripada duit keluar dan you ada balance. Okay? Bermaksud kalau you ada balance tu, ya, maksudnya positif lah tu. Dia yang boleh jadi negatif ni adalah duit masuk tak ada tapi tetap juga kena duit keluar. Kita panggil dekat situ adalah cash flow negatif. Dia bukan maksudnya tak ada duit. Contoh macam ni cikgu nak mudah, kalau you nak faham, dia macam ni. Macam orang kontrak, orang kontrak. Dia setahun ada kontrak, dia hanya dapat kontrak dalam setahun tu katalah dalam let's say 4 bulan sekali. So maksudnya 3 kali je dia dapat projek. Kalau nak ikutkan ni, okey. Bermaksud dia akan ada negative cash flow. Apa maksud negative cash flow? Betul, projek dia besar. Bukan kata orang kata negative cash flow ni budak cerita bukan kata di hujung dia tu dia tak ada duit. Bukan kata bila negatif ni kadang-kadang orang dia ada beberapa lah dia ada very straightforward. Kalau negatif tu maksudnya of course lah kita rugi cikgu. Dia kadang-kadang dalam setahun pengiraan tak semestinya kita nak kata you rugi. Contoh macam projek. Betul, dia buat projek setahun, 3 kali je dia dapat. Tapi sebenarnya memang untung. Cuma kita kata dengan dia akan ada negative cash flow sebab apa? Katalah dia buat 3 bulan projek. Bulan 1, duit tak masuk. Bulan 2, duit tak masuk. Tapi bulan 3, projek dia settle, baru masuk duit. Bermaksud, kalau dalam cash flow dia tu, okay, dia kena keluar ni. Bulan 1 kena keluar duit, bulan 2 kena keluar duit masuk tak ada lagi sebab claim belum dapat lagi. Bulan 3 baru dia dapat duit. Bermaksud 2 bulan ni dia punya cash flow dia negatif. Okay, ini pemahaman asas kalau itu kalau projek kontrak lah. Okay, tapi contohnya lain sama juga, katalah you berniaga kedai makan and then kedai makan, betul, kalaulah duit masuk lebih kurang daripada, maksudnya duit keluar tetap keluar, duit masuk ni tak ada, hujung bulan tu you negatif, maksudnya tak ada, maksudnya salah satu yang kita boleh rangkuman, tengok perniagaan, kita boleh kata dia rugilah pada bulan tu. Ataupun contoh macam ni, kedai makan, bulan puasa langsung dia tak berniaga. Bermaksud dia ada tak cash masuk dia tak ada. Tapi cash keluar dia kena keluar tak? Tetap tak kena bayar kos operasi, sewa, rental, gaji semua. Tetap kena bayar. Okay? So bermaksud dia akan ada negative cash flow. Okay. Bila dalam tempoh setahun tak bermaksud, bila orang kata, macam cikgu contoh, saya tak berniaga bulan puasa. Saya memang tak buat training, untuk training lah, untuk skop training saya. Kalau coaching dia lain lah. Untuk training saya memang akan ada negative cash flow masa bulan puasa. Sebab cikgu tak akan ambil job masa bulan puasa, saya tak nak ni. So saya akan ada negative cash flow masa bulan puasa.
Kita jangan kira dulu duit cikgu ada, tak ada duit memang ada, tapi bermaksud saya akan dalam perniagaan saya selama 12 bulan, saya akan ada 1 bulan negative negative cash flow sebab ada 1 bulan pendapatan saya yang saya tahu yang saya tak ada duit masuk pada bulan tu. Itu maksudnya kita panggil negative cash flow. Sama juga kalau you berniaga setahun contohnya. Ada bulan-bulan tentu yang you tahu sale you akan rendah. Okay? Bila kita berniaga ni, sale akan rendah. Contohlah lagi satu orang yang terlibat dalam supply jual-jual baju sekolah. Dia ada bermusim. Ataupun mungkin you jual kuih hanya fokus pada bukit-bukit raya, kuih-kuih raya, biskut raya je kan. Pada musim-musim tertentu je. You tak tiap-tiap bulan berniaga. So bermaksud ada bulan-bulan tertentu you hanya positif, cash flow you positif hanya pada bulan-bulan tertentu. Bulan lain tak ada income yang masuk, itu bermaksud negative cash flow. Again, bila cikgu beritahu ni, dia boleh jadi 2 sebab. Doesn't mean dia boleh jadi 2 sebab juga. Kemungkinan of course pada bulan tu you rugi, mesti ada rugi, okay, of course rugi, kalau negatif kita rugi dah bermaksud, tapi secara keseluruhan kita tak boleh cakap perniagaan itu mengalami kerugian. Contohnya macam yang cikgu cakap tadi, imagine aja perniagaan saya memang ada 1 bulan negative cash flow, tapi tak bermaksud secara totalnya perniagaan saya akan mengalami kerugian sebab yang lain-lain bulan boleh dapat cover. Tu contoh dia, tu contoh. Tapi ingat, katalah you perniagaan biasalah, jual baju lah contoh. Memang tiap-tiap bulan memang negatif bermaksud sampai ke sudah hujung tahun tu balance pun negatif, maksudnya sah-sah lah kita ambil pada penghujung tahun you punya business tu adalah rugi. Okay? Ada apa-apa ada apa-apa soalan? Clear tak masuk cikgu? Kena cikgu. Faham. Boleh Kalau nak tanya apa-apa, just tanya saja. Okey. Kenapa tu orang kata, ini kenapa boleh jadi masalah cash flow cikgu, okey? Antara yang pertamanya sekali ni, kalau you nampak kat sini, yang boleh jadi kita negative cash flow kan, memang dia macam ni, demand tu ada. Contohlah you buka dengan contoh you buat business katalah you buat produk, tapi produk OEM lah kata kan, produk OEM pada bulan pertama, dan you ada tempahan yang you nak kena siapkan pada bulan kedua, okay? Pada bulan kedua. So apa yang you kena buat masa bulan pertama tu, of course lah you kena keluarkan modal lah untuk buat produk kan. Bulan kedua, maksudnya bulan 1 tu sibuk buat production lah. Bulan 2 lah duit baru masuk sebab produk dah boleh supply, orang dah bayar masuk duit kan. Itu maksudnya tau. So problem dalam cash flow, kenapa terjadi, okay? Salah satunya adalah, okay, kenapa yang salah satunya yang terjadinya, because you bagi hutang dekat orang. You bagi hutang kat orang, you bagi kredit dekat orang. Sekarang ni bila berniaga, sekarang ni kalau dulu selalu bagi hutang dekat orang, bagi consignment maksudnya apa? You letak barang kat kedai, tapi you tak kutip berdasarkan berapa yang you jual, okay? Atau tu sebenarnya bila you letak consignment pun dia dah kira hutang. Itu yang kadang-kadang bila kita berniaga ni kena jaga betul-betul cash flow. Dia ada rules dia. Kalau boleh, the best way is janganlah bagi hutang, sangat tak cantik. Dia kena pakai konsep 20-80. 20-80 bermaksud paling busuk pun lah 80% mesti cash, 20% daripada sale kita kalau you nak bagi hutang 20% aja. Dia tak boleh terbalik. Ni ramai orang 80% dia bagi hutang, 20% dia bagi cash. Memang you akan hadapi cash flow. Kena faham sebab nak keluarkan modal, beli barang, at the same time you kena juga keluarkan kos untuk pekerja you, untuk segala kos-kos lain, bil-bil you, tetap you kena bayar tiap-tiap bulan. Okay? So salah satu problem yang kita nampak kat sini adalah late payment lah. So sebab you bagi hutang dekat orang so you bagi kredit, So macam mana nak solvekan solution tu? Antaranya kena bagi deposit. Itu yang kita bincang semalam. Bermaksudnya apa tahu? Kena faham
katalah t-shirt tu macam Mazik cakap semalam, t-shirt tu harga RM50 lah kata you jual. Tapi cost you sebenarnya mungkin dalam RM15, okay? So kalau 15, dia tahu at dia orang tu RM50 tu, so you kena kira at your cost sebenarnya, at your cost. Sekurang-kurangnya at least boleh cover you punya modal, itu yang paling penting, boleh cover you punya modal. So you kira lah berapa persen, okay, kira-kira dah boleh lah at my cost yang RM15 you boleh cover you punya cost lah. Tapi kat dia 50%, tapi kalau kita tengok harga jualan bermaksud minta charge dia lah dalam 30%. Sekurang-kurangnya dah cover dah yang kita punya modal t-shirt kita tu yang at 15. Kita charge dia at RM50 kan. Tapi maksudnya yang at 15 kita dah cover 100% dah cost kita contoh So lagi satu kena pastikan invoice ya. Kena right away hantar barang, kena terus bagi invoice automatic. And then lagi satu kena ada reminder sikit. Kadang-kadang kita dah bagi invoice dekat orang kan, katalah ini sebenarnya late payment ni maksudnya orang yang bagi kredit lah ya, bagi hutang dekat orang. So pastikan you kena buat automated reminder dalam selepas 15 hari kan, ataupun you nak buat dalam seminggu, tak kisah, it's up to you how urgent, how big is the hutang kredit yang you bagi dekat orang, so mesti sequence, okay? And then lagi satu macam ni, boleh tawarkan juga diskaun untuk early payments. Maksudnya, katalah you bagi hutang, katalah kat dia orang, tapi kalau dia orang bayar, kita akan bagi dia diskaun lagi, okay? Macam kita buat lah, kalau cash lain, kalau installment lain. Saya minta you kena fahamkan macam ni because rule of the business yang kita nak charge pada customer, it's up to us, not to them. Betul kita buat nego, tapi apa-apa fikirkan kita dulu. Sebab kalau kita ada masalah ni, you all kena faham tak ada siapa nak bantu. Okay? So masalahnya, yang terjadi masalahnya bila kita deal ni kadang-kadang selalunya akan balik pada kita sebab kita tak tegas dalam benda ni. Okay? So kalau lah kata you ada hutang cerita pengurusan hutang lain pula. If you ada hutang, you bagi hutang ke orang dan orang tu tak bayar, contohnya dah berapa bulan tak bayar, dia kalau apa-apa ni kena bersurat. Surat sangat penting, okay? WhatsApp tu satu, kena sertakan surat. Macam katalah kita tak bayar Astro, baru berapa bulan dah message lah, dapat surat merah lah kan. So you may do that sampai 3 kali. Okay? So bagi tahu dengan dia orang, kalau katalah dia ada hutang dengan you, dia tak bayar dah sebulan, okay, dah lepas masa dia lah daripada syarat yang tu, offer dia orang multiple payments, okay, maksudnya solution lah, maksudnya dia boleh bayar sikit-sikit, bayar installment, janji you dapat. Or katalah you bagi hutang dalam boleh jadi macam ni, kalau amount dia besar, contoh RM20,000, offer dia orang minta dalam 30 hari. So you counter balik lah. Kalau boleh tak bayar by installment. Within the 30 days tu contohnya you offer them installment. Maksudnya tak payah bayar sekali RM20,000, bayarlah dalam RM8,000 ke RM8,000 ke, so last dia RM4,000 ke, adjust lah tujuh berapa ke kan. So you offer, you kena offer. Kalau cerita pasal pengurusan hutang ni kena offer. Lagi satu, kena charge fee for late payment, kena nyatakan dalam invoice. Kalau you bagi kredit kat diorang tak bayar certain part tu, so you kena ada certain fee yang you kena charge, kena impose Itu antara dia Ini antara dia. Ada apa-apa soalan nak tanya tak dengan cikgu? So macam mana nak settlekan hutang-hutang ni? Ada pertanyaan? Ada apa-apa soalan? Cikgu, biasanya kalau charge fee for late payment ni kadang itu yang menyebabkan dia orang beranggapan kita ni macam selalu strict, cikgu. Tak, bila surat tu pastikan you daripada awal. Dia jangan counter benda tu, jangan dah jadi. Bila dah jadi tu tak boleh nak buat apalah pun. Kau tulis buat apa pun kau dia tak nak bayar, tak nak bayar. So maksudnya you have to strict. Dalam you punya LO sendiri you bagi term, ada bagi notes kan. Mesti
mesti cakap. Kita sebenarnya bila berniaga ni, kita yang impose kita punya rules kan, dan they have to follow the rules lah. Itulah yang orang kata valid pun. Kalau you nak sama dengan dia orang pun kan, it's valid sebab kita dah beritahu awal. Bagi tahu awal sama ada dia bagus ke tak bagus ke, maksudnya dah penetapan dah. Maksudnya kalau you agree bagi dia orang, hutang lah dekat orang kan. So LO dah keluar. So kena bagi note dekat situ. Okay, note dekat situ kata kalau bayar awal ke, and then kita bayar sebelum ni akan dibagi diskaun 5%, 10%. Kalau bayar tu, biasanya kita jarang-jarang cakap kita nak bagi diskaun. Tapi cakap dekat situ, kalau dia lambat bayar, so dia akan dikenakan fee lah. Fee sebab lambat bayar contohnya kan. Refer balik dekat mana tahu kalau you nak ikut ni. Saya cakap pasal kalau you perasan dia selalu buat, dia ada term and condition. Kita yang tak perasan. Kita tahu sign je sebab dia punya condition tu banyak sangat kan. So study back, tengok baik. Dia orang ada. They always have. Kita je yang tak perasan. Okay. So do that. Dah jadi, lain pula kaedah dia. Okay. Ni yang cikgu saya nak bagi tahulah kalau dah jadi nak buat apa pula. Okay. So kalau contoh dah jadi, dah terpaksa jadi, the last one is macam mana cikgu? Cikgu macam mana ni kalau contohnya orang yang berhutang dengan kita degil cikgu, bagi surat lah, ugut-ugut lah kan. Kita kalau boleh kita tak nak bawa dia orang sampai ke mahkamah lah. Leceh lah jadi macam-macam kita nak keluar bayar dan tengok amount juga kan. Ada dua perkara yang you boleh buat lah sebenarnya. You boleh report bagi yang last sekali yang degil-degil sangat tapi amount dia besar, then you kena report pada SITOS. Dekat SITOS. Tahu SITOS kan? Kita ni tahu SITOS orang report kita. Tak. You pun boleh report dekat SITOS supaya nanti dia sendiri tu akan ada, dia akan ada default lah dekat situ. Adalah dia punya record apa dia yang tak bayar kat kita. Macam juga Astro ke Maxis ke mana-mana pun sebenarnya dia do that. Okay, so dia report pada SITOS. So kacau lah kita punya credit rating kita. Manusia macam tu, kena bagi ni sikit baru dia alert lah. Okay, tu contoh contoh dia. Okay, so nombor 2, problem dalam cash flow ni, kenapa salah satunya you tak ada enough cash buffer. Maksudnya cash ataupun kita panggil cash reserve ataupun simpanan lah. You kena faham dalam keadaan keadaan tertentu. Okay, memang saya faham kadang-kadang ramai usaha selalu cakap dengan cikgu, saya ni malas lah nak berhutang kan. Saya malas lah nak buat loan ni cikgu kan. Orang bayar, orang dia bayar cash dengan saya selagi mana boleh ni tak apa. Kalau masa you kecil tak apa. Tapi when you dah start growing, especially you dalam bidang pembuatan ataupun you dah start masuk mini market, or you dah start masuk, kalau lagi position nak masuk hypermarket, of course definitely you kena ada cash buffer. Ataupun satu lagi macam ni, you dah ready nak supply pada government, nak masuk tender, nak masuk mana, masuk tender ke nak supply pada government kah dalam amount yang agak besar. Mau tak mahu you mesti kena ada cash reserve. Okay, cash reserve maksudnya mesti ada. Sekurang-kurangnya macam ni, kalau target sales you dalam katalah setiap bulan dalam 100,000, koman-koman pun you kena ada 2 kali ganda daripada amount you. Kalau you ready. Ini yang saya pernah buat untuk yang dos yang masuk hypermarket secara besar-besaran ni, memang dia kena ada 2 kali ganda cash buffer dia. Sebab claim dia kan dia lambat kan. Kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan, betul dia nak cepat. Even kalau kita masuk tender government pun, tender government kena ingat you nak masuk tender government. Okay, benda dah jadi, memang betul dalam 14 hari, dalam sebulan. Tapi kalau apa-apa jadi, you kena ada some cash buffer, cash reserve lah. Okay, so salah satu dia macam mana you nak sure you ada cash reserve. Of course, kalau apa-apa pun urusan mesti cash tu senang kalau urusan mesti cash, and then kena tengok balik lagi satu nak ada cash buffer ni. Kalau ada yang cikgu minta macam ni kadang-kadang kita berurusan dengan supplier. Ini pun how do you nego dengan supplier pula, dah lama dengan supplier tu kan. Paling cantik lah untuk you ada cash reserve ni. Okay, kita betul kita tak nak ada hutang, kita tak nak customer hutang dengan kita.
Tapi orang yang bagus, orang yang bijak sebenarnya, ya, dia pandai minta hutang dengan supplier. Okay. Kita jangan bagi customer hutang dengan kita. Tapi kita ni sebagai peniaga, paling cantik kalau you boleh dapat kredit dengan supplier. The most pun you dapat dalam 30 days. Okay. So kalau you dah lama dengan, contohnya you dah lama dengan you punya supplier tu, you kena request, kena tanya. Okay. Salah satu cara. Sebab saya ada perniagaan saya, yang salah satunya event saya buat event golf. Salah satu yang paling besar adalah sebab kalau event golf saya ni memang betul cikgu minta 50%, saya punya syarat lah, saya ada syarat saya. Tapi kadang-kadang kita nak ada beberapa projek tu yang biasalah kita mengcover kan. So apa yang saya buat, the first deal, second deal memang cash, the third deal biasanya saya akan dapat kredit. You know what I do? Saya simpan. Saya buat filing khas untuk supplier saya tu. So katalah you dah setahun you buat, so you boleh simpan file khas kat dia. Bila you nak minta kredit daripada dia, you bawa lah you punya file, tengok. You jumlahkan, you main psycho sikit dengan dia. Tengok sudah berapa banyak saya sudah beli dengan you. Nampak tak? Tengok saya punya payment. Minta lah, tolonglah. Minta sikit-sikit lah. You cannot minta, bagilah 3 bulan. Tak, minta sikit-sikit dulu. The way you negotiate dengan supplier ni sangat-sangat penting. That's why salah satu yang nak confident supplier adalah kadang-kadang kita boleh bagi post dated check lah. For the first yang kita nak request, nak minta tu kita bagi, tak apa. Saya ambil barang ni, saya letak check saya. Tapi post dated check. Okay, post dated check. So at least dia ada sedikit cagaran, security lah dekat situ. Itu yang tu. Kalau tak pun lagi satu, kalau you dah dia lama dengan tu, cikgu kata paling penting bila saya buat teknik, saya kumpul segala receipt ke yang saya beli dekat dia, tebal file dekat, saya bawa dekat dia, tengok sudah berapa lama saya bayar cash ke apa-apa, tengok tak ada apa-apa delay ke. Saya jadi you punya, mainnya kan Cina kan, dia punya ni kan, you punya customer bagus, you tengok takkanlah tak boleh bagi dekat saya ke apa ke kan. Be consider sikit lah, kita sama-sama berniaga kan. Minta. If you got that, you minta. Ya, tak salah. Masalahnya kita selalu budak muruk ataupun kadang kita rasa tak nak berhutang. Tapi request. Or kalau you dah lama dengan dia, try to renegotiate balik. Kalau contohnya selama ni dia boleh bagi dalam 15-30 hari, try minta lebih lah, 45 days ke. Kalau boleh 60 days, tanya dengan diorang. Selalu bertanya. Kita ni masalah kita kadang-kadang kita berat mulut sikit. Ya. Cuba tanya. Okay. Ataupun kadang-kadang kita boleh offer sebab nak save kan tu, saya kata kita nak hutang tapi at least kita boleh bayar, tak adalah bayar ni, kita pula offer dengan orang, if ada possibility hutang kita tu, kredit yang bagi kita tu, kita boleh buat multiple term, maksudnya 3 kali bayar contoh. Okay. Itu sebenarnya bila kita negotiate balik dengan supplier, itu sebenarnya tu yang saya kata, betul, jangan jual hutang kat orang, kat customer kita, tapi kita ni kena tengok balik. Tengok term kita balik dengan supplier macam mana. Renegotiate balik, especially dah lama dengan orang tu. Okay. And another thing is, salah satu untuk you dapatkan cash reserve adalah kena buat loan. Kena buat loan. Okay. Loan dia ada 2. Satu loan bagus, satu loan tak bagus. Loan tak bagus ni kalau minta kredit, minta loan ni, kalau yang yang ni lah you gunakan untuk buat credit card lah. Credit card is a loan credit card is a loan. Okay, bukan kata tak bagus, tapi kalau cara penggunaan tak bagus, then tak boleh. Okay, sebab you tahu credit card dia charges dia, kalau you kira dalam setahun is 24%. Banyak, bukan sikit, it's 2% per month. Okay. And then lagi satu, apply business loan. Buat business loan. Ramai, cerita pasal loan ni, ramai yang cakap dengan cikgu macam ni, okay. Kalau you perasan baru-baru, bukan last year, it was 2020, okay. Tekun dengan BSN. Ada keluarkan syarat untuk siapa yang affected by COVID ni. So you buat loan, dia bagi apa? Up to 50,000, 6 bulan moratorium.
there is no charges interest. Okay, let me tell you frankly, tak ada cagaran, tak ada penjamin. That's the best package loan so far yang ditawarkan. Okay, so kalau cerita pasal loan ni, cikgu faham. Loan ikut keperluan syarikat, bukan ikut berapa yang you nak, ikut berapa yang syarikat nak. Kena faham betul-betul ya. So sebab macam ni, minta loan pun kena tengok, kena kaji berapa percentage yang bagi. Sekarang ni saya nampak bank-bank dah mula menawarkan khas untuk SME. Dia ada yang bagi 3%, 3.5% kan, if possible, then ambil as a backup. Dan kena faham juga orang minta loan bila dia tengah teruk. Bila you tengah teruk, sale you teruk, tengah bungkus semua sekali kan. Of course pihak pemberi macam you lah, orang tengah teruk nak bagi pun kita tak nak bagi penuh walaupun dia bagi banyak. Macam itulah juga bank dia akan bagi, dia tengoklah, dia akan check ada beberapa perkara yang dia akan check, dan salah satunya dia akan check bank statement you 3 bulan, 6 bulan macam tu. So patutnya kalau you position nak minta buat loan masa bisnes tengah bagus, tengah shoot sebab dia nak tahu berapa kemampuan bayar balik you. Okay, so it's okay sebenarnya. Memang you kata tak nak cikgu, tak nak hutang-hutang ni semua sekali kan. Tengok tu, saya kata tengok aktiviti perniagaan you. If you memang involved dalam perniagaan yang memang heavily, memang terlibat dalam cash flow yang pengeluaran modal yang sangat banyak, you need a cash buffer. Okay, kalau tidak nanti dia akan jadi apa? Ramai yang jadi ni. Itulah nanti sebab dia tak ready kan daripada awal. So apa yang buat bila dah ada projek tak boleh, bila dapat ni tak boleh nak ambil. Itu pun satu. Lagi satu, kau nak perlukan segera, terpaksalah minta ahlong. Ni ramai ni. Ada anak murid saya. Zaman-zaman COVID ni kan, sebab dia dah jadi susah. Lagi satu macam ni, bukan pasal dia tak boleh nak minta. Sebab nak minta dengan agensi ambil masa. Sekurang-kurangnya 1 bulan, 1 bulan setengah sampai duit masuk. So diorang ni nak cepat. Okay, so bukan kata dia tak bagus, dia bagus. Tapi salah satu option cepat, dia minta dengan ahlong lah. You tahulah ahlong dia akan kenakan berapa banyak. So you loss of the interest sebenarnya. Okay, tu salah satu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham ke? Okay, clear? Okay, so cikgu sambung Okay, so lagi satu. Okay, yes, ada apa soalan? Lain tidak okay, dia sini hujan stuck. Oh, okay. Cikgu ada buat recording. Nanti Kang tu cikgu record dan saya upload balik dalam YouTube ya. Okay, so lagi satu, sekejap. Okay, lagi satu kenapa problem dalam cash flow ni adalah yang jadinya sebab apa? Kadang-kadang you ada tiba-tiba growth you boleh jadi mencanak. Dia jangan kata tahu masa COVID ni, cikgu saya semua orang bisnes down, majority of course bisnes tengah down, tapi ada masa ketikanya setengah industri tiba-tiba dia mencanak naik. Contoh ada yang saya buat spa, dia tiba-tiba dia buat makanan tu dia jual buah je masa bulan puasa tu. Tiba-tiba permintaan mencanak naik. Kebetulan masa tu duit yang kita ada dekat spa kan dah masa tu dah nak mundur. Lepas tu tak boleh buka kan, dan dia tak ada kan. Tu kadang-kadang permintaan tinggi pun dia boleh jadi juga sebab kenapa yang kita akan ada problem dalam cash flow. Demand tinggi, kita nak support the demand tapi kita tak ada cukup sumber untuk push the demand. Okay, salah satunya kalau jadi macam ni, macam mana cikgu? Okay, itu sebab bila berniaga, cikgu minta satulah, ramai usahawan tak buat benda ni. Kan you kena ada, ni yang cikgu nak ajar dalam cash flow saya. So you kena ada plan, okay? Business plan, kertas kerja rancangan perniagaan ni sangat penting. You mesti ada develop plan. Tapi yang paling penting dalam business plan tu adalah cash flow projection. Ini yang nanti lepas ni cikgu akan share dengan you macam mana you nak buat project cash flow selama 2 tahun ni. Now you know, dekat biasanya kita tak buat. Usahawan ni dia selalu letak semua dekat kepala. You tak nampakkan dengan mata you. Buat agak-agak lah macam pricing lah semalam. Rasa gerak hati nak letak lah. You tak nampak, you tak dokumen kan supaya nampak dekat depan mata. What happened? Bila you nampak, harap-harapnya bila you nampak formula yang cikgu bagi, now you know, oh macam ni, this is a fact kalau aku buat macam ni, keputusan macam ni. Sama juga, okay, bila kita berniaga even dalam cash flow pun, you kena buat projection. Apa akan jadi?
Okay, cikgu yang saya bagi cash flow tu, saya ada 4 item cash flow yang saya bagi semalam tu. Sebabnya saya nak ajar you all untuk bukan menelik dia lebih kurang macam tu, untuk belajar projek. What happen pada keadaan keuangan cash flow saya kalau apa-apa jadi. Okay, kita tahu betul lah kalau sebagai orang Islam, ya Allah, kita mesti kuatkan pergantungan kita pada Allah, itu betul kan. Even pada yang agama lain pun kuatkan pergantungan kita pada Tuhan kan, betul. Rezeki tak sangka-sangka, benar, itu memang benar. Yes, hak milik rezeki ni itu atas God's will. Tapi sebagai orang berniaga, kita mesti tahu sebab dia ada kaedah, ada ilmu yang macam mana kita nak buat projection. You kena buat supaya you boleh bersedia dalam apa-apa keadaan. Sebab orang berniaga ni yang boleh teruk because sebenarnya majority because dia tak bersedia. Dia don't have plan. Dia tak tahu apa akan jadi, apa aku nak buat. Bila terjadi, baru fikir nak buat. Itu usahawan lah. Tu ramai lah macam tu. So kita tak nak macam tu. So kita bersedia. Tapi dia ada kaedah dia. Ni yang cikgu akan share dalam saya punya cash flow nanti. So lagi satu, bila growth ni kadang-kadang dia macam tiba-tiba je demand tinggi, sometimes demand tinggi boleh jadi viral. Contohnya you buat promotion again, tu cikgu kata bila kita plan ni, yelah kadang-kadang itu sebab kalau you banyak dengar viral, betul lah restoran tu tiba-tiba je jadi viral. Wah, tapi semua orang komen review tak apa-apa, dia punya servis teruk lah, lambat lah, apa-apalah. Itu sebenarnya kalau you fikir kita sebagai orang berniaga pun kan, kata memanglah orang cakap kita macam-macam, tapi yelah benda kadang dah jadi macam mana dan kita tak ready, tiba-tiba akan jadi macam tu tinggi. Itu yang benar-benar akan jadi. Dan kena faham juga kalau kita tak manage it properly, itu sebab kata-kata orang ni kalau dia nak busukkan kita, the customer nak buat review kita teruk, dia akan bagi efek yang panjang. So kena hati-hati. Saya selalu bila berniaga, I always do like this. Biar kita under promise tapi over deliver. Ramai orang over promise tapi under deliver. Maksudnya macam ni. Kalau you merancang pun pastikan, if you want to promise pada customer, contohnya katalah you nak buat deliver, you dah siap baju lah. Baju tu you boleh buat pun dalam seminggu. Tapi you bagi dekat orang ample time sikit. Maksudnya katalah baju boleh siap seminggu, tapi dalam minggu depan dalam 7 hari, tapi you kata dengan customer dalam 10 hari boleh dapat baju. Tapi bila you deliver betul-betul at 7 days tu, you dah boleh cakap dah okay, terus siap. Apa expectation customer? Customer expect you 10 hari tapi you boleh buat dalam 7 hari. Sebenarnya you boleh buat dalam 7 hari. So customer pun rasa happy lah kan. Itu maksudnya under deliver, under promise tapi over deliver. Tapi masalah kita selalu sangat kita nak jaga hati customer. Post boleh, insya-Allah hari ni saya akan post, esok juga boleh sampai. Lah kan, lagi-lagi benda yang uncontrollable factor. So hati-hati, bagi sedikit ample time, jangan over promise. Okay, lagi satu, dalam rapid growth ni yang jadi bila you hiring lah, kadang-kadang akan jadi cash flow sebab tiba-tiba kenaikan tinggi. So salah satu kosnya tu adalah kos staff lah. Kos staff ni tadi banyak masalah. Kalau tengok AKPK pun kos staff sangat membawa masalah kan, betul. So hire betul-betul when you need them. Hire. Okay, cikgu nak remind lagi satu. Bila tips. Bila cari pekerja ni, okay, selalunya kita akan jadi pekerja, kita akan cari masa kita pekerja tak ada dan masa kita perlu, which is macam ni. Kita hire orang masa kita perlu, tapi proses nak cari orang bukan hanya masa kita perlu, kena berterusan. Bermaksud macam ni, you kena buat open interview sepanjang masa. Okay, open interview, okay, hiring masa bila you perlu. Kalau you tak buat open interview sepanjang masa, macam mana you nak cari talent yang bagus? You tak cukup gerak. Itu kan kadang masalah kita, selalu tak jumpa staff yang bagus. Sebab apa?
kita tak cukup pull, kita tak cukup interview orang. Kita interview orang masa kita nak, masa kita tak nak kita tak buat. Itu kalau you perasan kan, tak kisah, patutnya buat interview tu sepanjang masa. Datang ataupun you bagi timing lah. Maksudnya tiap-tiap bulan ada program tu tapi you bagi timing. Katalah bulan ni dia perlu open for interview. Kita tak cakap kita nak hiring pun, just open interview. Okay, so you ada cukup talent, maksudnya you ada cukup lah CV. Next time kalau you perlu, baru you ni at least you ada some list. Bukan masa you mak perlu baru nak buat interview, baru nak hire, memang you susah nak cari, laki lah kalau dapat, tapi susah lah nak cari a good talent. Itu kadang-kadang selalu akan jadi masalah. That's my tips, okay. Tu antaranya. Lagi satu yang sebelah kanan ni, kenapa you ada problem cash flow. Okay, mudah cerita, sales challenges because you don't have enough sale. You tak ada sales yang cukup. Okay, sebab ada yang cakap tadi, saya nampak kat situ perniagaan diorang, kalau betul-betul, kalau ikut tengok margin pun tinggal berapa persen, 2%, sangat-sangat sikit, less than 10%, sangat-sangat sikit. Saya tengok kat situ cost yang tinggi. Okay, untuk katalah untuk sale dalam, contohnya sale dalam 30,000. Tapi jumlah kos, saya bukan kata modal, jumlah kos yang pekerja pun, contohnya you nak kena bear pun dalam lah contoh 11,000, 12,000 tiap bulan. Maksudnya 20,000 is not enough. Mau tak mahu you have to push pada you punya sales. Tak ada jalan lain. Kita bukan saja-saja kalau dalam kita punya kalau you faham, semalam cikgu ajar ada 2 kos yang terlibat. Satu kos variable cost, kos secara langsung, kos modal. Satu lagi kos operasi tu yang cikgu cakap. Kos modal ni maksudnya kalau ada sales, ada demand, of course kita akan keluarkan certain cost, okay? Kita maksudnya kalau tak ada sale, kemungkinan kita tak keluar kalau modal untuk bulan tu juga. Katalah kita tutup, hari tu tutup 3 bulan orang spa kan. So you tak adalah keluarkan kos untuk modal. Tapi kalau kos operasi ni, ini adalah tiap-tiap bulan punya kos. Maksudnya mau tak mau sale ada tak rasa, you kena bear dengan kos dia. So hati-hati sikit bila kos operasi ni, tu kita panggil dia kos tetap. Sebab ada ketikanya dalam perniagaan, you nak kecilkan macam mana pun dah sebenarnya memang dah kecil pun. Salah satunya semua bil-bil dah adjust, semua dah adjust dan maksimum. Itu dipanggil kos tetap. Mau tak mau kena, of course kena bayar juga. Itu kadang-kadang susah sikit nak squeeze on kos tetap ni. Sebab apa? Kalau contohnya lah, kalau macam case tadi, 20,000 je sale, tapi kos staff pun 30,000 sales, kos staff pun dah dekat 12,000. Salah satu nak kurangkan kos lain saya nampak dah kecil dah pun, mau tak mau kena buang pekerja lah. Memang ikutkan, kalau betul-betul ikut secara dasarnya, you tak layak ambil pekerja macam tu. Ataupun salah satunya you tak maximise lah pekerja you. Dan tak maximise lah sales you. Kalau dalam keadaan macam ni, mahu tak mahu you kena push for your sales. Kena incur, kena buat some cost untuk marketing, definitely. Kena buat referral program kan. Dan bagi cikgu macam ni, kena bagi some incentive pada your own existing customer you sekarang ni. Masalah kita saya selalu tengok you membazir duit berpuluh ribu, berbelas ribu sebulan untuk marketing, tapi nak cari a new customer. Sedangkan customer yang sedia ada, yang loyal dengan you, yang you serve bagus ni, you tak maksimalkan sepenuh-penuhnya. Okay, so what kind of program yang nak maksimalkan dia ni, salah satu cara dia mestilah create lah referral program, bagi some insentif. Kalau dia referkan kita dengan kawan-kawan dia, referkan kita dengan anybody, so they got the token, they got some insentif ke, tu contoh. Okay, so create on that. Cari customer baru memang lagi mahal sebenarnya daripada kalau ikutkan kos nak retain customer yang boleh buat referral program ni lagi murah. Okay, sebab orang tu dah beli daripada you, orang tu dah yakin dengan you. Itu salah satu daripada 6 strategi macam mana you nak mengatasi you punya cash flow. So ada apa-apa soalan? Any other question? Cikgu, nak tanya pasal yang slide yang sebelum ni, sebab saya
perniagaan saya lebih kepada B2B, business to business, sebab saya supply keropok ke kedai-kedai runcit. Faham. Dia lebih kurang macam yang konsep yang cikgu cakap tadi, consignment kan? Correct. Kalau begitu, apa term dia yang saya perlu pakai ya kalau yang untuk consignment punya ni? Consignment tu cikgu kata, saya faham. You ada nak bagi consignment, you kena collect deposit. Consignment dia ada dua. Yang keropok ni, tak, consignment bukan ada dua. Maksudnya, you letak kat kedai dia ke? Iya, saya letak di kedai. Biasanya saya akan letak. Lepas tu bila sudah habis, baru saya akan collect jualan tu lah. Okay. Dan letak balik. Orang tu dia ada charge apa-apa ke? Kalau you letak kat kedai tu? Tiada, sebab macam keropok saya jual dalam satu kotak. Satu kotak, ini dia akan jual balik, dia senangkan jual RM2 per pack, and then dia jual balik 2,5. So that means dia untung 50% dalam setiap satu keropok tu. Okay. Berapa persen pergantungan you yang you letak kedai? Berapa persen? Tak faham cikgu macam Maksudnya macam mana? Katakan, adakah ini hanya salah satu kaedah yang you letak kedai ni, consignment lah consignment, you letak kedai ni, adakah the only way yang you jual produk you, ataupun salah satunya you ada kaedah lain juga you jual produk, mungkin kat kedai you ke, ataupun you jual sendiri ke macam mana? So far satu ni saja saya dapat fokus, sebab saya sibuk lagi, saya ada banyak perkara lagi untuk saya buat. Sebab itulah sebelum ni saya cuba jual melalui online, tapi saya ada masalah macam penghantaran, COD. Jadi saya terfikir dengan kalau saya letak di kedai, dan saya cuma fikir untuk letak dan promosi, dan orang boleh pergi di kedai itu. So itu saja cara saya. So berapa kali pusingan tu, berapa kali permintaan? So far ada masalah ke apa ke? Alhamdulillah sekarang tidak ada masalah dengan semua peruncit yang saya letak. Tapi macam sebab saya merancang juga lah yang masa akan datang mau lagi banyak tempat saya letak. So saya mau tahu apa term dia nanti kalau macam suatu masa nanti saya akan letak di tempat yang lagi banyak. Sebab sekarang ini macam saya ada dalam 7 kedai runcit saya letak, tapi alhamdulillah sekarang tidak ada masalah apa-apa. Jual pun dalam setiap minggu saya memang setiap minggu yang akan collect dan letak balik keropok. Begitu. Tapi saya mau tahu juga, saya nak tahu juga term dia nanti, sebab mana tahu kan masa akan datang, insyaAllah saya nak kembangkan lagi. So kalau macam jenis yang begini, sebab yang biasanya orang lebih kepada untuk terus direct kepada customer, tapi saya lebih kepada peruncit, baru customer beli di peruncit itu kan. So saya nak tahu dia term itu macam mana. Okey, kalau tengok keadaan, kalau barang yang murah boleh jual cepat sebenarnya, dan tengok peruncit pun tak ada masalah untuk, sebab kuantiti yang you bagi peruncit pun tak banyak mana, so benda tu cepat, sebab murah ya, RM2.5 aja, tak ada banyak masalah, tu tak apa sebenarnya. Cuma kalau dah melibatkan amount yang you letak, ya, amount, saya kata amount dekat peruncit tu, katalah dah banyak, katalah macam 1 rak lah contohnya kan, untuk produk you je contohnya dah banyak, dan kat situ antara salah satunya kalau dia order, sebab kadang dia masih nak order you because you punya permintaan you tinggi sebenarnya. Kalau tak ada you jadi susah. Kalau akan datang, bila dia request untuk yang banyak, then you kena bagi term, maksudnya kalau you nak deliver pun kena bagi some deposit, maksudnya you kena bagi some deposit lah, minta deposit sikit. Jangan banyak sangat, sebab nak jaga juga kita punya ni dengan tu at least dalam 20%, 30% janji ada. Kalau tak pun macam ni, you mesti ada create some cash buffer untuk yourself. Okay, maksudnya kalau hubungan you dah baik, produk you murah, nampaknya dekat puncak-puncak situ pun tak ada masalah ya, sebab memang tak boleh letak banyak-banyak pun, sebab kadar orang kat situ pun mungkin tak ramai contohnya. So salah satu juga yang you kena buat, jangan 100% kebergantungan kepada peruncit. Maksudnya mau tak mahu, you have to
force yourself to create another channel untuk you juga. Supaya kalau apa-apa jadi dekat sini, kalau macam ni 100% sebenarnya berisiko. Kalau apa-apa jadi kat diorang kan, dia macam akan jadi hal, tapi sebenarnya sebab you punya tu murah masih boleh okey lagi. Tapi kadang-kadang jadi banyak produk macam ni, produk-produk yang mahal, nak letak apa tu, benda-benda yang lebih daripada RM50 kan. Itu tapi itu memang akan jadi macam-macam masalah nanti. Tapi kalau produk itu saya kata running, cepat, tak mahal dan kuantiti masih sikit, dan you boleh proceed dengan tu. Tapi berisiko untuk letak segala channel bawah satu pada B2B saja. So you kena create yang channel, maksudnya HQ boleh jual, kena impose pada kepada mungkin you nak try buat agentnya, contohlah ataupun you boleh jual direct sales pada you ke, orang boleh ambil terus daripada you ke, or you create another yang you punya, contoh you own channel ke daripada kedai you sendiri ke, salah satu juga. Bahaya, saya tak berapa nak galakkan, kalau tak apa, the most pun if you want to jual dekat Shopee pun tak payah nak kedai-kedai bagai, lagi bagus sebenarnya, sebab you tak perlukan tempat untuk you bayar rental bagai. Tapi mesti ada orang yang dedicated khas, kena yang boleh fokus untuk jualan Shopee dan buat penghantaran. Sebab itu jualan online dia punya tu, tapi sekurang-kurangnya you ada 2 channel. Satu channel yang pada peruncit, at the same time you ada channel pada online dan direct pada customer. Kalau kebergantungan untuk satu-satu, tu sangat bahaya. Okay, at the moment cikgu nampak produk you murah, RM2.50, lepas tu dalam apa ni, dalam you punya amount quantity yang you supply pun kan tak besar mana, dan repeat order tu banyak, maksudnya as dia repeat dia bayar dekat you, as dia repeat dia bayar dekat you. Maksudnya cikgu tak tahu, saya tak nampak kat situ ada masalah sangat dengan cash flow. Tapi bila dah besar, macam mana juga kita masuk, dah ready nak masuk macam hypermarket, tapi kena again juga ya, nak masuk hypermarket dah ada syarat dulu, dia bagi syarat kat kita. Tu contohnya, dia bagi syarat kat kita berapa persen, ada sewaan lah, ada macam-macam kan. Yang gitu, that's another step, you kena ready some cash buffer. Maksudnya you kena ada sendiri rolling capital untuk support pula dekat hypermarket. Or else you buat sendiri your own channel, you try proceed jual direct pada orang-orang, tak kisah mana-mana yang nak minta, antara kedai you ataupun you boleh buat online. Jangan kebergantungan pada satu-satu. Bahaya channel ni kebergantungan kecil kita tak nampak. Nanti besar akan jadi masalah. Okey? Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Ada apa-apa masalah? Oh, yang ini Okey. Yes. Coach nak tanya, yang cash buffer tu kalau safety nak berapa bulan? Tak dengar. Apa dia? Yang kalau cash buffer tu kan untuk rolling, kalau level selamat berapa bulan? 3 bulan. Paling the most 2 months. Buat cash buffer, ada cash reserve sebenarnya. 2 bulan. Rolling. Ya. Paling bagus 3. Untuk saving sendiri, untuk nak survive 6. Dia ada macam ni, cikgu nak bagi contoh Untuk cash buffer, untuk you punya personal expenses, untuk you family. Maksudnya you mesti ada 6 bulan saving. Untuk business biasa dalam 2 or 3 months lah sebenarnya. Paling lama paling bagus. Tapi syarikat susah nak macam tu. Tapi untuk rolling, persediaan rolling 2 or 3 months. Kena ada buffer. Maksudnya 2 atau 3 kali ganda jumlah yang biasa kita buat sale tu. At least you ada some buffer on that. Okay. Salah satu macam ni cikgu nak bagi tips juga yang you boleh fikir. Salah satu buffer selain daripada cash reserve tu melalui business loan ke, ataupun terms yang you dapat daripada supplier kan, sebab supplier kita boleh dapat lama dalam the most pun 60 days kalau dapat lah kan contohnya. Lagi satu, tolong standby juga if ada possibility, you pergi kepada bank you, you kan biasa you ada current account kan, dan you punya transaksi kan banyak kan. Why don't you pergi tanya bank, explore tentang facility overdraft. Tahu tak overdraft? OVERDRAFT, overdraft. Overdraft tu dia macam ni tau. Macam kita
macam kita sebagai personal kita ada account saving kan. Dalam account saving kita tu biasanya kita nak minta, kita buat facility yang kita minta daripada bank, biasanya kita minta credit card. Credit card. Nah, maksudnya credit card ni maksudnya duit yang patutnya term credit card kita gunakan untuk kecemasan. Okay. Tapi kalau untuk orang berniaga, kita kan buka current account dekat bank kan. Salah satu yang boleh explore minta overdraft. Kalau duit you banyak, you punya cash flow pun bagus, try minta overdraft. Bermaksud overdraft ni macam credit card. Okay? Tak ada kena, dia tak usik duit yang you ada dalam account bank, tapi ini dia ada macam duit tabung kecemasan, macam credit card. Kalau you perlu, you guna. Kalau tak perlu, you tak gunalah. Kalau you perlu, you guna macam credit card dalam sebulan, lepas tu you dah dapat cover balik, you masuk balik dalam bayar balik overdraft tu. So you tak adalah nak bayar interest besar-besar. Okay. Tapi kalau you guna overdraft tu and then you buat macam you bayar installment pula bulan-bulan macam credit card, memang kenalah interest besar. Tapi sekurang-kurangnya at least you ada kita boleh panggil juga tu sebagai cash buffer jugalah, reserve kita jugalah. So bila perlu you guna, tak perlu tak payah, tapi you kena bayar sedikit charge. Okay? So, yang interest overdraft ni ada rendah sikit berbanding loan ke cikgu? Interest overdraft dia bergantung pada bank. Okay? Dan dia tengok dia tengok kadar amount yang you pakai. Okay, dia ikut kadar amount yang you pakai. Dia ada charges dia. Bank ada different charges. Tengok amount berapa pakai kan. So dia macam konsep credit card. Maksudnya kalau sebelum tu so you bayar sedikit je lah. You bayar the amount yang you pinjam kejap tu. Ya, lepas tu you bayar, lepas tu dia adalah charges dia sikit. Kalau you tak bayar pakai pun, contohnya lah, you okay, duit you ada je, tapi you minta je overdraft, tak ada masalah. So, tapi kalau you tak pakai, you ada kena charge jugalah, tapi charge sikit lah. Tapi yelah, cikgu nak tanya, kalau you perlukan duit, segera, tiba-tiba je nak order, you nak minta dekat mana? Terpaksalah minta dekat pinjaman, nak minta marah, bukannya boleh hari ni minta esok dapat kan? Contohnya lah, ada proses dia. So, minta overdraft, tanya pergi pada bank you, tengok amount you berapa. Kadang-kadang ini biasanya kalau dos yang memang ada active account ya, kalau contohnya macam you ada 100,000 ke kan, contoh kan, so you boleh accountant lah minta tu. Kalau next time you buat business loan daripada marah, contoh you buat loan you minta 100,000 ke atas, you letak dalam current account you, so lepas tu duit dah masuk, you counter lah buat minta overdraft. Tapi hati-hati sikit, saya kata overdraft ni macam credit card. You pakai masa you perlu aja, tak pakai jangan pakai. Bayar terus, macam tu lah. Tapi sekurang-kurangnya itu another cash reserve yang kita, emergency yang kita boleh ada. If not, you apply for credit card on the personal basis. Pun tak apa juga. Tapi hanya guna, tapi lah credit card tak banyak. Sampai 5,000 je kan kalau yang masa mula-mula tu kan. Tapi hanya guna masa kecemasan lah, lepas tu bayar balik. Boleh. Buat itu as a pinjaman pada you lah. Credit card you kan. So kalau ada apa masalah, company kena bayar balik. Tapi dia buat macam loan pada you lah. Tu pun boleh. Tapi hati-hati. Buat hati-hati benda ni, main lupa je, main ingat dia punya, susah. Sebab dia bukan fixed loan. Overdraft ni dia macam along lah, lebih kurang. Macam along konsep dia. Amount dia pun lebih kurang sama. Tapi make sure you kena bayar. Tapi bawa bank lah. Dia lebih kurang credit card lah. Along tu macam teruk sangat pula. Okay. So ada apa-apa soalan? Coach nak tanya. Kalau macam sebab saya submit claim, lepas tu saya kena tunggu approval kan untuk sign release payment. Tapi orang yang urus release payment tu dia buat lupa, dia buat di macam mana? Minta dah, cikgu tak faham. Minta buat payment tapi orang tu buat lupa. Yang sign untuk approve release payment tu dia buat lupa. So macam mana you ingatkan dia? Tahu. Sebab dia selalu ugut, dia cakap, oh makanan ni macam ni lah, kualiti macam ni, your portion terlampau kecil lah, dia cakap. Dia macam, dia pandai guna ugut lah untuk like counter attack. Kena buat bersurat. Buat bersurat. Kalau dah cakap macam tu, maksudnya buat bersurat. Bagi tahu dia, hantar balik invoice, kata lagi gitu mohon apa-apa pun perjelaskan, kena buat bersurat. Manusia ni kan, ni yang cikgu belajar cara saya berurusan dengan orang, okay? Apa-apa pun bila bersurat, dia kalut lah.
Dia ingat everything sebab nak ajar kita sebagai orang berniaga nak ajar orang secara profesional. Kita kata bukan yang ugut tu dia pandai cakap, ya. Profesional buat surat. Cikgu kalau apa-apa tak kisah. Saya buat ugut bank pun masa tu saya buat bersurat aja, minta tunjuk sebab. Kalau dia kata dia nak komen, katalah dia nak komen kan. So hantar by letter lah. Cik boleh tak? Kalau dia kata nak komen awak minta sedap ke apa-apa ke kan. Cik boleh tak boleh hantar surat, lepas tu boleh hantar surat kan buat tunjuk sebab. Nanti kita boleh bincang balik dengan tim pengurusan kita. Walaupun pengurusan kita ada 2 orang aja kan, kita dengan bini kita kan. Tapi we have to make it official, make it professional. Yang kita ni you don't need to tell them lah, kita ada 2 orang aja kan. Tapi make it professional. Sebab usahawan itulah kadang-kadang kelemahan kita ni, documented tu kita tak ada. Kalau kita berurusan dengan bank ke, dengan mana-mana agensi ke apa, semua nak surat kan. Sama juga kalau kata kita rasa tertindas ataupun rasa teraniaya, kata payment kita tak dapat, hantar surat pertama. Okey, macam TMB hantar surat pertama, hantar surat kedua dengan surat merah. Lalas kita pun boleh buat macam tu. Pergi beli surat pink banyak-banyak, buat surat. Orang buat surat. Saya pun sama juga. Even personal loan pun saya sendiri pun kan jenis yang tak tega nak bayar ni, saya hantar surat. Doesn't matter, saudara mara ke, adik-beradik ke, kita kena macam tu. Sebab kena even macam ni pun. Kalau lah kata untuk you bagi personal loan katalah kat adik-beradik pun macam cikgu sendiri saya ada surat kan. Dan surat tu sah bukan nak bawa ke lawyer ke apa, surat peminjam lah apa pinjam. Kalau nak cikgu boleh share, tak ada masalah, saya boleh share surat tu dalam WhatsApp tu kan. Tu untuk personal loan kan. Ada sign, you boleh bawa pergi ke tu dan you pergi HLHDN untuk stamp hasil lah. Sah tahu surat tu. So kena ajar surat. Saya berurusan dengan orang-orang macam-macam ni, saya biasanya bersurat. Dah cakap, tak nak dengar, tak nak jalan, then bersurat. Official. Itu menunjukkan kita profesional. Okay? Okay, secara halus. Okay, WhatsApp dah 3 kali tak main, call dah 3 kali buat then bersurat. Okay, bersurat dia kena jawab. Sebab kalau mulut, you susah nak bawa apa-apa claim ke court sekalipun. Kalau nak dakwa pun kan, nak buat report sekalipun. Kalau bersurat kita dah ada kan. Surat pertama saya dah sampai gini. Orang biasanya akan jawab. Degil-degil pun sampai surat ketiga dia akan jawab. Pengalaman cikgu lah. Saya pegang rules pada 3 kali reply. Manusia ni apa-apa pun, dia kata no, kali 3 dia jawab yes. Ataupun kali 3 dia bertindak. Dia dah kesah dah. Macam itulah. Okay? InsyaAllah. Cikgu, saya nak komen pasal surat ni cikgu. Biasanya kalau kita bagi surat pada yang pihak terbabit kan, selalu macam saya praktis cikgu, bila saya hantar surat kepada orang, saya minta dia orang sign atau cuk terima. Yes, mesti. Itu paling optimal. Maksudnya surat tu sampai by hand dan diterima dengan diorang, sign dengan diorang lah. Yes, mesti. Dia bukan sekadar surat aja cikgu beritahu Kalaulah kata you buat form sekalipun, katalah nak minta grant, nak minta loan pada pihak mara ke kan, memang betul you hantar pada pegawai, pada sesiapa lah agensi sekalipun, pastikan ada surat lampiran, ada kopi lagi satu, maksudnya you ada 2, okay, atas ada surat lampiran, bawah ni segala dokumen yang you nak submit, and then you buat kopi lagi satu, surat lampiran kopi dengan surat dokumen. When you submit any proposals, or you want to submit any apa-apa pun permohonan, tak kisah apa pun sekalipun, so make sure dekat office tu dia ada cop terima dua-dua, satu kopi you dan satu kopi dia, so you terima dua-dua dekat dokumen you dengan tu, maksudnya pengesahan yang dia terima. So kalau hilang ke apa-apa bukan salah kita, salah dia. Biasalah kalau apa-apa cakap hilang lah, tak tahulah. Paling cantik you dah hantar, you screenshot, you submit pada diorang. Okay, saya dah hantar. So kalau apa-apa refer balik dengan tarikh yang saya hantar. Macam tu buat. Again pun kalau ada apa-apa, you have to protect yourself. Don't rely dekat siapa-siapa. Bukan kata don't rely, bukan kata don't percaya. Boleh kata macam tu lah kan. Sebab tak ada siapa nak jaga kita punya diri, perniagaan kita kalau kita sendiri tak jaga. So kena alert benda ni Lagi satu, it's a system lah, it's a system. Kita ada our own SOP supaya kita kita sendiri apa-apa boleh semak.
Okay, benda tu nampak, documented. Yang cikgu nak ajar apa tu pada student saya semua seluruh Malaysia ni, seluruh sebagaimana yang saya dapat, kalau boleh documented kan, you nampak dengan mata you. Macam yang cikgu ajar formula semalam. Why I create formula? Sebab saya nak you nampak. Bukan agak-agak lah kan. Agak-agak, tak ada agak-agak. Okay, betul agak-agak anggaran, tapi at least you nampak apa jadi. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Saya lupa pula patutnya kita tanya BNM pasal sitos kan. Cikgu lupa pula patutnya kita tanya pasal sitos. Saya tahulah sitos tu bukan bawah BNM. Patutnya kita tanya kenapa sitos juga. Saya lupa nak tanya. Okay. So sekarang ni saya nak share macam mana nak buat cash flow. Okay. Dah ready? Semua dah ada dah? Cash flow yang cikgu bagi tu? Okay. Ready. Ready Ni yang penting ni formula cikgu juga ni. Okey, kejap ya. Baik. Jadi cikgu nak ajar macam mana you buat. Now saya share. Okey. Nampak? Nampak tak ni? Cikgu besarkan Tak, saya kena kecilkan dulu ni. Benda ni saya kena kecilkan dulu. Okey. Kecil sangat lah, tak nampak. Kejap. Dia memang kecil lah pun. Kejap. Bagi saya masa sikit. Okey. Baik. Okey. Okey, baik. Cikgu share. Okey. Kecil benda ni Okey, kecil. Okey. Now, bila you buka, sebab benda ni saya buat untuk bulan 12. Okey. Sampai hingga bulan 12. Sekejap ya. Okey. Now, bila you buka, tenung sikit lah tenung sikit. Bila you buka, dekat bawah ni. Tengok tak bawah ni? Nampak tak arrow cikgu? Kecil sikit lah. Okey. Dekat bawah yang ni. tab kan? Okay. Tab bawah kan? Dia ada real case. Okey. Dia ada worst case. Okey. Dan dia ada best case. Okey. Real case, worst case, Real best case kan? Worst case dengan best case. Best case. Okey. Lagi satu tahun 2 punya cash flow. Tahun 2 punya Cash flow, ya tu. ya, cash flow Kejap cikgu. Tahun 2 punya cash flow ni saya nak ubah sikit ke maksudnya 20 22 hingga 2023 lah. Okey, nanti ubah Okey. Now, apa yang you kena buat? Okay, now apa yang you kena buat? Ini adalah kalau nampak dekat sini, ni cikgu nak buat, nak ajar you cash flow. Nak tahu apa kenapa penting, nak tahu apa jadi pada masa akan datang. Okay, pada masa akan datang. Kalau you nak buat ni, sebab benda ni saya set upkan daripada bulan 1 sampai bulan 12. Pun you boleh buat, tak ada masalah untuk you masuk bulan 1. Okay, ini apa yang kita nak belajar. Kita nak tengok apa akan jadi kalau sale kita jatuh tinggal separuh. Apa akan jadi? Okay. And then ini yang you hanya buat, dengar ni betul-betul cikgu cakap formula cikgu. Okay, jangan kacau-kacau. Hanya kacau real case sahaja. Worst case, best case dengan year 2 jangan kacau. Faham? Ni jangan kacau. Ni jangan kacau. Ni jangan kacau. Hanya tumpukan untuk tahun real case sahaja. Real case sahaja.
Okay? No cikgu. No cikgu. Okay, noted jangan buat-buat pergi worst case. Lagi satu bila nak buat tu, tolong tengok bawah tu, real case. Jangan dia pergi lompat worst case pula. Kalau you lompat pergi worst case, tak jadi formula tu. Okay, sebab saya dah createkan untuk you. Hanya pergi yang kat situ je. So now, apa yang kita nak buat? Okay. Ini adalah contoh cash flow. Cash flow ni dia ada dua je. Duit masuk, wang masuk. Kalau nampak sebelah kiri, dengan lawan dia wang keluar. Wang masuk dengan wang keluar. Okey? Wang keluar dia ada dua. Satu, maksudnya apa tu? Kita punya COGS ataupun kita punya beli barang-barang stok kita lah. Okey? Modal. Satu lagi adalah dekat bahagian wang keluar ni kita punya belanja pengurusan. Okay. Benda ni dah ada. Kalau tak, you boleh adjust. Hanya adjust dekat real case. Okay. And then lagi satu. Satu lagi yang ada. Kadang-kadang nampak dekat loan tu, you ada business loan. Installment by installment. Mahu pun tak kisah. Yang ini untuk kita, katalah you bayar kereta. Kereta tu, you memang ambil duit berniaga lah untuk bayar kereta. Doesn't matter. Kereta personal ke, kereta company ke, tak kisahlah. Maksudnya you memang pakai duit untuk you guna untuk berniaga kan. So memang pakai duit perniagaan. So you masukkan sekali. Faham? Boleh Faham, tak nampak tak tu? Faham. Nampak. So dekat sebelah ni, dia apa yang you hanya masukkan, ni cikgu nak contoh you buat So apa yang you masukkan, okay? You boleh masukkan setiap item tu lah yang cikgu tulis. You nak adjust pun tak ada masalah. Again, bila cikgu cakap ni, yang Excel saya bagi ni nanti you save atas nama lain sebagai latihan. Okay? So apa yang cikgu minta you buat adalah, you masukkan, katalah jualan. Berapa anggaran yang you dapat, ni kita dah masuk bulan 3. Tak apa, you boleh masukkan je lah. Kalau tak pun, you nak adjust, you tukar dekat bulan ni mungkin start daripada bulan 3. Pun boleh. 3 dan habis pada bulan 2 tahun depan. Ataupun, tak apalah, you buat je lah bulan 1. Okay. So jualan tunai, you masukkan pada bulan 1, katalah, ni kita buat projection benda yang jadi pun tak apalah, kita masukkan sekali. So katalah bulan 1, you dapat 5,000. Sekejap contohlah bulan 1,000. Apa yang cikgu nak you masukkan, you just masukkan je anggaran mungkin berapa yang mungkin you dapat tiap-tiap bulan. Dia mestilah mungkin you nak start daripada, ini cikgu bagi latihan. Okay, saya just letak nombor je lah. Okay, mungkin nanti bulan raya bulan apa? Bulan puasa bulan puasa naik mungkinlah 15,000 contoh. Approaching tu puasa lah naik mungkin 15,000. Lepas raya kata macam tak logik pula. Contohlah 15 saya buat saya buat 50,000 lah contoh. Sekarang kan nampak sikit sangat kan orang Sabah. Apa ni cikgu tak main lah 5,000 contoh. Katalah bulan raya, tiba-tiba bulan puasa naik dalam 150,000. Bila you buat unjuran, you just buat je unjuran. Ada bulan-bulan tentu yang mungkin you turun ke, tak kisah. You buat je, you masukkan anggaran. Cikgu tahu sebab you berniaga, you dah boleh buat berapa anggaran. Ni masa PKB, buat PKPB ni kan, just buat saja. Okay. So, you masukkan. Okay. Berbalik pada yang ini, tengok balik. Okay. Kalaulah you maksudnya, kalau you buat jualan ni, kita panggil jualan tunai. Mungkin anggaran yang bulan-bulan yang you nak masuk. Kalau yang projek, siapa yang projek, maksudnya you bukan masuk setiap bulan kan. You ada masuk bulan-bulan tertentu. Maksudnya bulan 1, 2, 3 you kosong. Bulan 4 baru claim masuk. Contoh dia. Okay. So you may do that juga. Bulan lain kosong, bulan lain ada yang masuk. Okay. So sebab yang ini kita nak masuknya pada bulan yang you rasa you pasti duit boleh masuk. Okay. Buat anggaran. Ini kita belajar anggaran. Okay. Now, you masukkan balik. Katalah you ada bagi hutang dekat customer. Okay. Yang hutang customer macam 30 days tu kan. Maksudnya, ni you masukkan je. Buat anggaran hutang. Ini maksudnya jualan tunai adalah cash. Lagi satu hutang customer ni adalah jualan, mungkin jualan kredit dia. You katalah you bagi 30 days, maksudnya bulan 1 tak masuk, mungkin dia akan masuk bulan 2 contohnya macam tu. So you buat anggaran
berapa yang hutang akan masuk lah. Contoh. Saya bulan 1 ada tapi kita bagi hutang mungkin 12,000 ni masuk bulan ni. Lepas tu contohnya ada lagi contoh lah. Contoh 10,000 contoh Ini contoh. Contoh kalau ada tak ada sudah. Okay. So katalah you buat loan masuk. Katalah ada loan masuk, you buat loan, minta loan tekun dan mungkin loan tekun akan masuk berapa hari bulan contohnya. Okay, you minta dalam 30,000 sahaja. So you boleh letak, masukkan tekun. Okay, and ada things juga yang mana-mana yang berkaitan dengan duit-duit masuk ni yang you boleh masukkan. Buat aja anggaran selama setahun. Okay, buat macam cikgu buat ni. Contoh, kalau ada, tak ada tak payah. Okay. Belian stok ni, okay, yang ini cikgu kalau you nampak, you pergi, lepas tu wang masuk dah settle, masukkan dekat ruangan atas ni tahu, ruangan putih, ruangan yang bawah-bawah, benda-benda ni jangan sentuh. Okay, dia dah automatic. Bila belian stok ni, okay, belian stok ni cikgu just buat lah, okay. Saya hanya buat formula. Kalau tak nak pun, okay, let's say kalau you, kalau tak pun dekat sini belian stok, you boleh buat macam ni lah. Ini yang formula saya masuk. Contohnya lah kata 50,000 saya punya modal dalam bulan tu mungkin dalam, ataupun mungkin dalam 10,000 kot. Tak apa, tak kisah. So you boleh letak dekat sini 10,000. Tak ada masalah. You boleh masuk sini. Yang ini, yang bila keluar benda ni, saya hanya buat formula dekat atas je ke at 25%. Kalau tak, you buat sendiri. Okay. Ataupun kadang-kadang macam ni. Probably, you hanya belian stok, bukan tiap-tiap bulan. You tak buat stok tiap-tiap bulan. You hanya restock macam spa, dia tak ada buat kadang-kadang stok tiap-tiap bulan. Kadang-kadang dia buat stok tu kadang-kadang 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Bermaksud contoh dekat sini katalah you buat stok awal you dalam 30,000 pada awal tahun. So bulan 2 ni, you dah tak buat dah. So you matikan. Okay. Just masukkan nombor. Just nak tengok je. There is no wrong or right. Tapi you masukkan. Boleh? Faham tak? Faham je. Faham Masukkan. Okay. So kadang-kadang sama juga. Katalah packaging. Kadang-kadang packaging kita beli selonggok kan. Kita tak beli tiap-tiap bulan pun sama. Kadang-kadang packaging, mula packaging you beli dalam 5,000 contohnya. Lepas tu baru beli you dalam 6,000 contohnya. Baru you beli 3 bulan sekali contoh. Okay. Kena buat anggaran. Saya tahu, I know you boleh buat benda ni sebab apa? Benda ni familiar dekat you. Cuma you tak pernah masukkan dalam bentuk tahunan. You buat macam anggaran, tulislah kat mana-mana. Now, cikgu nak bagi arahan, you cuba masuk dalam formula yang cikgu bagi. Okay. Boleh follow? Okay. So, sama juga yang ini. Okay, ni hutang-hutang supplier. Bukan hutang ni, hutang you dengan supplier lah contohnya. Katalah kita ada hutang supplier. Supplier pula bagi hutang dengan kita. So, you boleh masukkan, katalah untuk bulan ni, kita ada hutang supplier, ada setengah barang dengan kita. Kita tak bayar bulan 1, probably mungkin kita bayar bulan 2 contohnya. Okay, 4,000 kan. Contohnya ada yang naik 8,000 ke. You masukkan. Masukkan saja. Just project. Okay. Next. Apa yang nak kena buat adalah yang ini. Okay. Tengok betul-betul. Saya record benda ni. Okay. So, masukkan gaji pengurus. Okay. You masukkan gaji you lah. Ambil je. Buat je lah. Mungkin dalam you ambil 3,000. And then pekerja mungkin ada 2 orang. Ada 3 orang. Contoh gaji 2,400. Tengoklah kalau you ada rental perlu, kalau bayarlah macam dalam katalah 2,000 rental contoh. Okay. KWSP katalah dalam 500 contoh, masuk-masuk je lah. Ini dalam 120 contoh, bil elektrik mungkin dalam 300, bil air dalam 50, bil telefon mungkin ada dalam 200, Wi-Fi mungkin dalam 120, petrol maksudnya petrol, tak kisah you pakai kereta apa, kita sendiri pun doesn't matter, kumban-kumban pun tak apa, you tetapkan mungkin petrol dalam 300, tol parking kalau ada, tak ada, doctor insurance tak payah, tengok bulan mana je yang you bayar, kadang-kadang promosi you bayar, mungkin dalam 200 buat promotion, okay. Baik insurance office kalau ada, maintenance kalau ada,
katalah sedekah, zakat ke, kata you nak masuk, you buat aja. Okay. So, apa yang jadi, ini maksudnya cikgu ada buat ruangan lah kalau nak you tambah sendiri. Lepas tu katalah you bayar, ada buat loan loan tekun contohnya. You mungkin bayar dalam 500. So you masukkanlah. Katalah kereta, you kena bayar kereta dalam 700, kereta satu contohnya. You masukkan aja. Okay. And then yang ini belanja aset ni, dia tak akan jadi tiap-tiap bulan. Ini kalau terjadi. Katalah dalam bulan satu bulan ni, 1 tahun ni, probably you ada nak buat macam, nak buat apa nak buat macam contohnya nak beli tambahan kerusi lah. Nak buat sikit-sikit lah buat tambahan kerusi, beli aset lah. Lepas tu you tulislah kat situ. Peralatan contohnya, probably dalam bulan depan lah ni, lepas raya lah dah ada duit sikit, you nak spend dalam 5,000 contohnya. Okay. Okay. So what you do, okay, bila dah sudah, you buat macam ni, you tarik je. You tarik aja. Tarik je. And then, bila dah sampai sini, you tarik sampai 12 bulan. Sampai bulan 12 ke? Yes, you tarik macam tu. Okay? You tarik je. Okay. Tarik je. So, ni akan jadi. Okay? You tarik je, dia akan jadi. Adjust yang warna putih. And then, baki awal ni, masukkan duit yang you ada dekat account bank. Masa yang ni kita nak buat bulan 1 kan, mula kan, bulan 12 tahun lepas. 31 bulan 12, tinggal ada berapa contohnya? Mungkin ada dalam 45,000. So, you masukkan. Okay? So, bila you buat macam ni, tada! Dah lah, sekejap je. Okay, ni akan jadi. Inilah you buat projection macam ni lah. So, bila buat macam tu, you hanya isi wang masuk dengan bahagian wang keluar. Kalau you nak adjust, macam ni, adjust lah dekat mana-mana yang you nak adjust. Kan ada bulan-bulan tertentu naik ke apa ke. You adjust sahaja, tak ada masalah. Tapi jangan kacau yang formula-formula cikgu kat bawah. So, ini yang akan bagi tahu you pada penghujung tahun ni, tinggal 456,820. Ini projection duit yang mungkin kita ada di bank. Ni anggaran. Betul ke tidak? Itu tak tahu apa akan jadi. Kok you mesti ada keluar-keluar duit entah apa-apa. So, ini anggaran unjuran. Boleh faham tak? Rasanya can you do that? Cikgu ada record benda ni. Nanti you tengok recording cikgu. Nanti cikgu akan record. Saya akan masuk dalam YouTube. You tengok recording saya. Okay. Now, tolong semua perhatikan dengan khusyuknya dekat sini. Inilah magic yang cikgu nak buat. Okay. Magic yang saya nak tunjuk dekat you all. You all hanya buat untuk tahun 2021 sahaja. Okay. Now, the magic yang cikgu nak buat ni, kalau you tekan dekat worst case. Cuba tekan dekat worst case. Okay. When you tekan dekat worst case, okay, you boleh adjust sikit. Mungkin hutang customer dah tak ada, hutang-hutang lain tak ada. Okay, dia akan beritahu kat sini worst case ni apa yang saya sekejap Okay. Okay. Worst case ni apa yang worst case ni? Kejap kita masukkan let's say dalam 45,000 lah. Okay. Worst case ni apa yang dia bagi tahu? Okay. Worst case ni dia bagi tahu, ni automatic. You hanya adjust balik berapa amount you. Okay. Apa akan jadi kalau sale you tinggal separuh? Yang ni you nampak. This is the magic. Kita buat analisa Let's say sale you tinggal separuh. You may adjust accordingly. Yang cikgu setkan kat sini adalah you punya sale tinggal separuh. So apa akan jadi pada perniagaan you? Berapa yang you tinggal? Okay, kalau contohnya tadi, katalah dia tak ada, you nampak kat sini kosong So maksudnya you tahu ada bulan-bulan tertentu yang you akan, ini sebab sale dia bagus. Okay, best case scenario, yang benda ni you tak perlu buat apa tau, you adjust sikit dekat baki awal aja. Yang best case scenario ni pun sama. Best case scenario ni automatic, dia akan bagi tahu you, sorry dia keluar reference, dia tukar kosong aja. Okay. Best case ni dia akan bagi tahu maksudnya apa? Kalau sale you naik 1,5 kali ganda. Sebab cikgu buat formula dekat sini 1,5 kali ganda. Okay, you boleh tengok formula dekat atas ni 1,5 kali ganda. Okay, so
Kalau nak you adjust, kalau tak nak 1,5 kali ganda, you nak tulis 1.125, you boleh adjust dekat atas formula tu. Okay, this is what happen kalau sale you bagus. Dan ini apa akan jadi pada tahun kedua. Tadi real case kita buat tahun pertama. Yang ini adalah tahun kedua. Tahun kedua tak banyak, saya hanya buat peningkatan by 10% saja. 10% aja peningkatan. So you tengok apa akan jadi. Kalau keluar dekat reference kat sini, you nampak maksudnya ada yang letak words kat sini dia tak keluar lah. So dekat zakat ni dia tulis reference. So apa yang you buat, you keluarkan kosong. Okay, inilah cerita dia. So daripada sini, you hanya adjust real case, dia akan bagi kat report kat you, worst case kalau sale you tinggal 50%, best case kalau sale you naik setengah kali ganda je, dan year 2 apa akan jadi pada tahun kedua, tahun 2022 apa akan jadi. So berapa anggaran yang you akan ada dekat you punya account. Okay? Okay. So boleh faham? Ada bingung-bingung sikit lah cikgu. Okay, sekarang ni yang cikgu nak you buat hanya pada real case sahaja. Jangan sentuh worst case, jangan sentuh best case, jangan sentuh cash flow. Benda tu dah automatik. Yang jadi you pening, you nampak banyak-banyak tadi. Tak, dia automatik. Sekarang ni cikgu minta you hanya adjust yang real case tu, hanya bahagian wang masuk dan bahagian wang keluar saja. Itu je yang you masukkan. Masukkanlah. Hanya sentuh yang tu. Yang lain-lain, jangan sentuh. Hanya sentuh kawasan, saya buatkan biru. Hanya sentuh kawasan biru ni. Hanya sentuh kawasan biru ni. Silap. Kan tu. Hanya sentuh kawasan biru. Hanya buat yang kawasan biru ni. Hanya buat kawasan biru ni. Hanya buat kawasan biru ni sahaja. Faham? Hanya buat kawasan ni sahaja. Yang lain jangan sentuh. So you akan nampak berapa estimation yang you akan dapat, berapa anggaran. Kalau apa-apa jadi, apa-apa you tengok bahagian pink ni. So what will happen? Berapa mungkin account you yang you ada. Anggaran ni kita buat unjuran. Ini biasanya yang kita kena buat. Baru kita tahu sama ada, kalau you nak tahu you boleh survive ke tidak, you boleh tengok ni. Kalau sale you tengah ini sebab sale dia bagus. Okay? Dia punya, kalau ikutkan dia punya pengurusan pun tak banyak mana. Kalau pengurusan teruk, kalau 50%, kebanyakan kat sini dia akan bagi negatif. Let's say lah, kalau cikgu buat contoh let's say saya buat sale 20,000 lah. Kalau semua jadi 20,000. You nampak tak? Contoh kalau saya buat, apa akan jadi? Negatif lah. So you tahulah ini negatif ada berapa. Ini nasib baik sebab dia ada loan ni. Ni dia tak adalah loan. Contoh. Okay? Boleh? So nampak tak negatif ni? So daripada sini, you dah tahu dah berapa lama. Kalau jadi macam ni dekat saya, berapa lama saya boleh survive. Kalau tengok ni tak adalah. Dan you tahulah, wah kau dah macam ni lah keadaan dia macam ni. 50% saya dah teruk macam ni. So it's time for you to buat some measure. Sama ada you push pada sales, you ready ke daripada awal, you nak buat cash reserve, nak buat loan ke. Kena cari juga optimum. Dia ada dua lah cara kan. So biasanya. So this is what you should do. Okay, cuma cikgu minta pergi ke bahagian real case, hanya sentuh yang biru ni sahaja. Jangan sentuh benda lain. So dia akan bagi projection you. Boleh buat? Ada apa-apa soalan tak? Tak buat tak sebab tak buat tak boleh tanyalah soalan Dah buat dah salah baru tahu. Okay? Tak apa. Cikgu minta, okay, kalau untuk yang latihan ni you buat, nanti you tunjuk kat cikgu. Nanti you WhatsApp dekat saya. Tengok apa akan jadi, okay? Cuma you buat yang real case ni untuk yang the first tu saja. Hanya masukkan anggaran. Ni kita panggil unjuran. Bulan, daripada bulan 1 sampai bulan 12. Masukkan. Tak ada masalah. Okay, bulan 1,
Lepas tu tengok wang keluar, buat unjuran saja sebab kita nak tahu apa akan jadi. Bila you nampak benda ni, baru you tahu you boleh bersedia. Kalau tidak, you tak tahu, kalau teruk, setakat teruk macam mana. You tak nampak. You kata je anggaran mungkin teruk tapi you don't see. Tapi cuba buat. Hanya dekat real case, hanya dekat kawasan biru je you ubah. Ada apa-apa soalan? Cikgu, Hmm. okey, dekat tadi kan cikgu beritahu yang dekat real case, dekat di awal tu kita masukkan contohnya 45,000 tadi kan. Okay, dekat worst case dengan best case tak payah masuk cikgu Tak payah. You don't Tak payah? you don't touch it. Jangan buatlah, jangan buat. Tak payah. Okay. Hanya real case saja. Hanya kat kawasan kolom 1. Kolom lain jangan buat. Okay. Kolom yang pricing ni you dah buat semalam kan? You dah masukkan semalam kan? So buat kolom ni je. Okay? Coach. Coach nak tanya. Ya. So macam mana kita analyse dia punya jumlah tu kalau baki akhir kita positif? Tengok you punya ni. Nampak tak? Apa-apa dia tengok dekat kuning ni. You Kuning. tengok dekat balance awal ni. Dan you tengok dekat kuning ni. Kuning ni bagi jawapan lah. Itulah mungkin the projection you bagi itu mungkin yang duit yang you ada dekat account you at the end. Dan lagi satu contoh worst case dekat sini yang cikgu buat kan. Now you tahulah kalau sale you tinggal separuh, you tengok dekat baki akhir. Ini yang buat analisa baki akhir. Nampak? You ada berapa banyak yang you rugi dah. Tiap-tiap bulan you tak ada positive cash flow. Kalau saya letak 20,000 tadilah. Oh tu, So yang pink ni 22,000 total Itu ni. jumlah keseluruhan. Baki pada penghujung tahun. Okay. Apa-apa tengok balik balance you. So you know your balance macam mana. Okay. Ni yang kata orang kata nak tahu cash flow, positive cash flow, negative cash flow ni. Kena tengok balik yang dekat sini. Year 2 ni pun automatic juga dia buat untuk you. Kan. Kalau sale you naik next year by 10%. Ni cikgu tak buat banyak, saya buat sikit aja. So apa akan jadi pada business you. Ni untuk tahun kedua. So dia pun bagi benda yang sama. So you boleh tahu tahun depan. Ada apa-apa soalan? Buat dulu. Cikgu minta you buat dulu. Kan? Try buat dulu. So tengok macam mana. Hanya buat cikgu kata apa? Di kolom real case sahaja. Jangan buat kolom lain. Don't touch any other column. Hanya buat di real case sahaja. Kalau you tengok kesan dia dulu. Lepas tu kalau you nak buat adjustment pun tak kisahlah. Buatlah adjustment sendiri. Tengok formula dekat atas cikgu tu. Katalah buat adjustment kan. Ubah ajalah nak buat adjustment. Tengok dekat sini. Oh formula cikgu ni. Yang 0.5 dekat atas. You jadi 0. You nak tukar 0.6 ke 0.7 suka hati you lah. Tapi ada moment. Tengok dulu apa jadi. Yang lain jangan sentuh. Hanya sentuh real case sahaja. Jangan sentuh yang lain. Kena buat. Ni kena buat. Tak susah sebenarnya. Hanya isi yang kawasan biru tu saja. Tak susah. Fokus yang kawasan biru je. Kawasan color-color lain jangan fokus. Hanya kawasan biru aja you buat. Yeah? So nanti bubur color tu. Okay? Ada apa-apa soalan? Sebab kita nak pergi latihan kedua.